Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiba. ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين. Alhamdulillah, pada hari yang mulia ini kita bersama-sama boleh duduk dalam satu majlis yang berkah, majlis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, majlis yang dilimpah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat-rahmatnya dan doa-doa malaikat kepada kita, kepada orang duduk dalam majlis. Jadi ini adalah satu pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita dan dapat kita boleh ambil peluang untuk jadi satu ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti kata uluhiyah kita, ibadat kita, ketuhanan kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita buat setiap perkara, kita hanya tidak niat melainkan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Ini adalah satu nikmat, satu nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita. Nanti kita tu suka ataupun kita tu rasa rajin dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita. Berarti kata kita adalah seorang yang boleh kontrol, berpanggil kata boleh kong nafsu kita dan syahwat kita untuk ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana masalah Allah Subhanahu Wa Taala buat orang yang mana hidup dengan ada nafsu dan syahwat dan syaitan ini. Jadi Allah SWT nak cuba kita berat manakah kita dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh. Mana kata kita ni, pilihan kita di antara nafsu kita dan syahwat kita saat ni tu dengan suruh Allah Subhanahu Wa Taala, dengan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala saat ni tu mana berat. Jadi kalaulah kita pergi pilih nafsu dan syahwat, mana kita tu jauh sekali dengan Allah SWT. Yang zahir kata kita jauh sekalinya ialah kita tu tinggal semaya. Ya, kita tinggal semaya hak utama sekali, hak besar sekali. Dan dalam hak ada kita turut nafsu dan syahwat saatnya. Dengan itu Allah Subhanahu Wa Taala apabila dia bicara tentang hal nafsu dan syahwat saat ni, dengan ayat kata nafsu dan syahwat saat ni, seorang saat ni tu apabila dia turut nafsu dan syahwat dia akan tinggal gapo? Tinggal semaya dia. Kerana itu seperti mana disebut dalam surah Maryam, ni orang yang mana suka ikut nafsu dan syahwat saat ni dia saat ni adha'us salah fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah wattaba'us syahawat.
Ayat kata orang yang mana ikut syahwat, ia pasti ia kena tinggal semaya. Ikut nafsu, ia kena tinggal semaya. Sini Allah SWT cakap pada kita. Orang yang turut syahwat saat ni, orang turut nafsu saat ni, maka dia tu tidak sama sekali boleh kontrol diri dia. Dia nak kontrol diri dia saat ni tu tidak boleh dengan sebab dia tu nafsu dan ingin dia saat ni tu, kehendak dia nak pergi semata tu, tak ada pergi ikut lain. Nak pergi ikut syahwat semata, ikut kehendak dia nak pergi semata. Dengan itu kita duduk dalam majlis ni adalah satu nikmat, kerana kita boleh turut diri kita boleh turut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tu boleh gapo, boleh tahu gapo orang panggil, boleh tahu syahwat kita tu jauh daripada diri kita. Kalaulah kita nak turut nafsu dan syahwat ni, kita tak hari siapa sini ni. Nak boleh mandi, nak boleh makan pagi, nak boleh mandi, lepas tu nak boleh sipir, nak boleh naik motor, nak boleh siapa sini tu, berapa halangi syaitan duk sekat tengah jalan. Nak cari nasi khabu lalik pagi, lepas pada tu nya anak duk kokek-kokek kok tu lah kok ni lah. Nya gelewak tak ada dah. Kalau tak ada anak ada cucu. Tak ada cucu ada kerja ke lain penuh. Ditipu oleh syaitan terhadap kita. Sebab itu orang panggil kata orang yang mana Allah Subhanahu Wa Taala benci kepada dia. Allah Subhanahu Wa Taala benci kepada dia, mengikut pendapat seorang alim, dia kata dalam kitab Saidul Khatir, dia kata iza abghadha Allah Subhanahu Wa Taala syakhsan, apabila Allah Subhanahu Wa Taala benci kepada orang saat ni, tarakahu da'imat ta'sir. Allah Subhanahu Wa Taala biar dia tinggal, dia tu duk dalam rubah sokmo. Rubah dalam masalah apa? Masalah buat ibadat, bukan rubah nyakit tak. Masalah rubah dia tu nak buat ibadat. Nak buat kat tu pun tak boleh nak buat ibadat kat ni pun tak boleh nak buat. Sehingga apabila dia putus dalam masalah ibadat, dalam masalah bahagia pun dia hilang, kemewahan dia pun hilang, rezeki dia pun putus, maka dia tu jadi kau teruk hidup dia. Daripada orang yang ada jadi orang tak ada, daripada orang senang jadi orang susah, daripada orang biasa jadi orang yang sakut pauk gantung dengan orang semata. Setelah bucu ni siapa kau dipikukan oleh hutang. Duk pikul hutang dia tu. Jadi sini nak panggil kata mana tu ubah dalam setiap keadaan. Jadi Allah SWT tidak capuk dalam hati dia satu himmah pun, satu semangat untuk dia nak naik ke peringkat tinggi. Nak hijau ke nak gapo, dia tak ada rasa semangat kerana dia jauh daripada ibadat. Taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu dia dah nampak hak hijau gapo, hak hijau tak molek. Benda tak ada harga belaka di sisi Allah SWT, dia nak buat. Sini apabila Allah SWT benci kepada orang seorang. Tu. Sebab tu kalau kita tengok orang tu duduk dalam ibadah, duduk dalam taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, khabar-khabar bahawa akhir umur dia ni jadi lagu lain. Dalam akhir umur dia tu jadi lagu lain. Maka dalam akhir umur dia tu jadi lagu lain tu, di sini makna ibadat dia saat ni tak ada masalah. Ibadat dia saat ni tak ada masalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang panggil kata lagu mana jadi masalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala di sininya? Kerana kita biasa dengar hadis yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada kita tentang semua orang saat ni tu bukanlah masuk syurga dengan amalannya. Okey? Kita dengar hadis tu sokmo dengan amalannya. Lepas tu makna kata Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan syurga seorang itu dengan rahmatnya.
Tu dengan rahmatnya. Maka kita dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala saat ni tu, dalam setiap perkara, dalam setiap perkara rahmat Allah Subhanahu Wa Taala tu melimpahi kita, duk likungi kita. Syaratnya kita ingat kepada dia. Syarat kepada kita ingat kepada dia. Jadi di sini nak tahu kata kita nak masuk syurga dengan rahmat, bukanlah dengan amalan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada kita, faqul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Kamu beramallah, Allah Subhanahu Wa Taala akan tengok kerjamu. Dan juga Rasulullah akan perhati kepada kerja kamu saat ni tu. Ayat kata rahmat sininya Allah Subhanahu Wa Taala beri taufik, beri hidayah kepada kita. Kita boleh buat amal yang soleh yang boleh memasukkan kita syurga. Tu rahmat dah. Jadi hak tak sebenarnya rahmat hak kita pergi faham kata kita tu tak ada buat amalan. Moga seorang tu kata nak semaya banyak mana nah, nak buat ibadat banyak mana nah. Tak ya pun masuk syurga bukan dengan amalan. Ada orang kecek lagu tu. Jadi bukan masuk syurga dengan amalan, kita masuk syurga dengan rahmat Allah SWT. Jadi kita tak ada mikir kata rahmat Allah SWT saat ni taufik hidayah kita buat amalan tu rahmat dah. Buat amalan ahli syurga tu. Buat amalan ahli syurga. Maka hak tu taufik dah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Maknanya kita perlu pada amalan. Jadi sini nak ayat kata kita janganlah orang panggil kata jangan jadi seorang yang mana seperti hadis Rasulullah SAW sudah katakan seorang itu ya'malu bi'amali ahli jannah. Seorang itu ya'malu bi'amali ahli jannah fima yabdulun nasi. Fima yabdulun nas, pada apa amalan itu tu hanya ditengokkan oleh manusia je. Orang lain tengok kata, ni dia buat amalan ahli jannah ni. Tapi adakah diri dia sendiri tu, dia duk semaya sejid, dia duk buat ibadat, dia duk buat gapo saat ni tu, adakah ibadat dia tu tetap niat dia dengan Allah SWT dan ia telah bersihkan niat dia dengan Allah SWT? Tu. Jadi orang lain tengok tu nampak molek lah. Tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala saat itu molek ke tak? Sebab tu kita jangan duk takabur dengan amalan kita. Kita jangan takabur dengan amalan kita. Jikalau kita takabur dengan amalan saat ni, mana tak free lah kita. Kadang-kadang kita takabur dengan amalan kita, dengan taat kita ni, siapa kita tak terima ilmu daripada orang sore-sore. Ya tu kot dah terima ilmu dia tu. Allah budak kecil je baru ya. Allah baru tu ngaji 2-3 tahun aku nak dengar dah ilmu dia. Aku nak belajar dah dia. Ni satu bala juga. Satu bala. Jadi kalaulah orang baru, tu ngaji tu gapo, Allah baru ngaji 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun je kah? Saya ngaji 20 tahun. Tak boleh nak terima ada orang ni ngaji 4 tahun ni kulit nak ngajar aku dah. Sebab tu ada satu ketika berlaku seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia nama Hakim bin Huzam radhiyallahu anhu. Dia tu daripada orang kedai Quraisy. Mana tak orang ada pengkat lah, orang ada pengkat, orang keluarga, orang bakar, orang bakar tinggi. Ketika tu dia duk ngaji dengan seorang nama dia Muaz bin Jabal. Dia pergi minta ilmu kepada seorang sahabat Rasulullah SAW, Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Jadi Huzam ni orang tua dah, orang debel lagi, orang kaya lagi, orang pekak mulia lagi, orang bakar lagi, orang nasab, keturunan hebat. Tapi dia pergi belajar di Muaz radhiyallahu anhu saat ni yang beza umur dia 50 tahun. Umur dia tu 50 tahun. Umur dia saat ni tu.
Maka orang pakat kata dia lah, Allah mung dah. Boleh kita terima ilmu pada budak kecil tu. Budak werung baru tu. Tu. Maka Huzam ni dia kata gano, Hakim dia kata gano. Dia kata innama ahlakana takabbur. Sesungguhnya yang binasakan kami, yang menasakan kita ialah takabbur. Takabbur tak jauh nak terima kebenaran daripada orang lain. Tak jauh nak terima ilmu daripada orang lain. Kerana gapo? Kerana pekak orang ilmu saat ni tu. Kerana pekak seorang ngajar saat ni, seorang ustaz, seorang doktor, seorang gapo tu, pekak dia rendah. Dia orang besar. Dia orang pekak tinggi ataupun dia tok guru besar. Dia tak jauh terima. Maka di sini Hakim yang kata innama ahlakana takabbur. Yang membinasakan kami ialah tak ada dah lain. Dia kata mereka takabur saja. Rasa ego, rasa hebat dia tu. Tak boleh nak terima ilmu dia tu kecek. Mana Tuhan ni buat tu berilmu kan? Pakai nak rak selalu dah, tak boleh nak terima. Ni, sini ni satu bala. Orang panggil kata nafsu dan syahwat tu duk kontrol diri kita. Nafsu dan syahwat duk kontrol diri kita. Sebab itu Umar Ibn Khattab dia kata kan? Umar Ibn Khattab dia kata la yakun hubbuka kalafan. Wala bughduka talafan. Dia kata mung jangan jadikanlah cintamu, kasihmu tu jadi satu tanggungjawab, satu benda yang kamu tu kena jadi pikul berat kepada orang seorang. Kepada orang seorang saat ni. Patut janganlah menjadikan bencimu kepada seorang saat itu binasa. Benci sekadar benci kerana Allah. Bukan benci siapa ke tu jadi siapa ke bakit, siapa ke teruk tu taklah. Tu jangan siapa binasa benci kepada orang saat ni tu. Ni kita dalam ilmu pun nak terima pada orang seorang tu tak boleh terima dia tu ku benci. Aku tak boleh terima dia tu kerana faham dia lagu tu. Aku tak boleh terima. Allahu Akbar. Hak tu paling banyak sekali. Padahalnya benda tu orang panggil kata yang membawa kepada itu tu ialah semuanya sifat takabur tu sah. Tak ada hal lain. Takabur besar diri tu. Allah paling bahaya sekali. Kita kena ingat di sini. Jadi orang hak pasti orang hak lagu ni orang panggil kata masalah kita dengan syahwat saat ni dan nafsu saat ni orang panggil kata cuba kita tengok di sisi ibadat kita. Ibadat kita saat ni, ibadat kita duk buat ni. Kita duk semaya, kita duk puasa, kita duk zakat, kita duk sedekah. Kita duk buat semua ibadat saat ni. Sehingga perkahwinan sahabat yang baik semua saat ni tu persaudaraan tu ibadat yang paling besar sekali. Kita duduk satu duk tolong pergi mari sama saudara kita saat ni tu ibadah. Ibadat dalam niat kita yang baik dah jadi satu ibadat. Tapi kita nak tahu kata ibadat kita ni kemah tak kemah. Ketika susah. Ketika bala tiba. Ibadat yang cuci, ibadat yang ikhlas apabila ada syubhat. Syubhat ni mana tak ada samaran, benda timbul dalam masyarakat kita, benda fitnah timbul. Tu orang kata seorang kata ibadat kita dalam taat kita kepada Allah Subhanahu taala, kita kata benda ni haram. Satu perkara itu haram. Kita kata dak biar atau haram. Tapi bertimbul masalah, bertimbul bala, bertimbul kesusahan saat ni orang panggil kata kita jauh tinggal ibadat kita, hak taat kita kepada Allah SWT tu jauh terima benda tu. Orang panggil kata ibadat kita tu tidak cuci. Ibadat kita, hambaan kita kepada Allah SWT tu tidak cuci, yang membawakan kita tu boleh terima benda syubhat saat ni tu, kita boleh ubah hati kita kepada perkara yang membawa kita tu kepada susah. Padahal semua tu kita berhajat ada sabar ya. Kepada sabar ya. Sebab itu apabila orang panggil kata ibadat kita cuci dan ikhlas,
ibadat kita suci dan ikhlas, apabila timbul bahaya dan susah, maka hati kita tu kemah. Hati kita tu kemah. Kemah tu dengan sebab apa? Dengan sebab kita buat ibadat dengan ada ilmu. Kenapa hal ni dah? Kita buat ibadat dengan kerana ada ilmu. Kalau kita buat ibadat dengan tiada ilmu, Allahu Akbar. Orang panggil kata bila? Tidak akan tetap ibadat kita tu dengan sebab jahil. Apabila timbul benda yang mari, samarai mari. Orang mari royak lagu tu, royak lagu ni. Kita tak boleh nak terima lah weh. Geno ni tak serupa dengan hak ku ngaji ni. Tu hak ku ngaji tak serupa dengan hak orang siapa. Hak ku ngaji cerak, aku ambil daripada dalil, daripada Al-Quran, daripada Rasulullah, daripada tafsir yang muktabar, daripada ulama yang terkenal. Tiba-tiba yang ni mai royak lagu lain. Kau tak boleh terima. Ya tak boleh terima tu sebab apa? Dengan sebab dia ada ilmu. Dengan sebab dia ada ilmu hak benar. Tu. Jadi di sini ni orang panggil kata seorang hamba dia tetap dalam ibadat, dia tetap diri dia tu dalam ibadat dia kepada Allah SWT kerana dia alim, kerana dia ada ilmu. Tapi kalau dia jahil, maka ikut mari syubhat lagu mana, benda yang orang mari kecek sikit ya, menyalahi tentang doa ya apa. Padahal doa ya, dia kata kita boleh pergi doa di kubur tu. Kita boleh minta tu, datuk tu datuk khamak. Kita pergi royak dia, "Hei datuk, anakku nak sok esok, we naiklah anakku naik sok katik." Tu. Kita tahu boleh deh. Kita apa pakai tak boleh, muka kita tak ada ilmu. Tapi kalau dah kita duk ngaji dah, kita tahu dah, maka kita boleh beringat hak ni. Tu benda syubhat orang panggil. Syubhat ibadat kita tu kita tak kesok. Sebab tu orang biasa dia boleh tetapkan ibadat dia kerana Allah SWT kerana dia alim. Tapi orang jahil rebah. Orang jahil rebah. Begitu juga orang alim. Orang alim sendiri tidak tetap ilmu dia tu ketika susah dan ketika bala, ataupun ketika ada syubhat gapo-gapo benda hak mari ngekejut ngagapo gini, dengan sebab nafsu dan syahwat dia. Orang alim dia kesok dengan sebab nafsu dan syahwat. Dia pergi punuh pendapat dia saat ni tu dengan sebab nafsu dan syahwat. Tapi kita orang biasa saat ni kita tetap dalam ibadat kita tu kerana kita alim, tapi dah kita jahil, kita rebah. Dalam ibadat apabila kita dengar satu perkara tu, rasa kita rasa kata kena hak orang baru buat. Tapi dah kita tahu dah kata kita ni adalah kena ngaji, kena nak buat satu ibadat kena ada dalil. Apabila kita tetap dah dalil, maka kita kemahlah di atas ibadat kita. Tu panggil kata kita cuci diri kita. Kita cuci diri kita dan niat kita dan amalan kita tu, kita yakin dah kata kita buat ni betul. Mana orang benda mari selain daripada itu yang tidak ada dalil, maka kita tu tak sah terima. Yang tidak ada dalil kita tak boleh nak terima kerana hal ni hak ada dalil syarak. Dalil dengan hadis yang sahih ataupun ayat Quran yang sharih, ayat Quran yang tidak ada syak pada dia, semua itu tu membawa kepada kita tu kemah. Sebab tu orang alim saat ni tu dia duk punuh, dia duk teruk keadaan ataupun punuh pendapat dengan sebab nafsu ya, kerana kadang-kadang takut pengikut dia tinggal. Pengikut dia tinggal. Tu. Jadi apabila takut pengikut tinggal saat ni tu, ya jangan teruk pendapat hak orang pengikut duk pergi. Jadi jangan teruk pengikut dengan sebab nak gapo ni? Gapo nama dia tu tetap duk dalam sokongan orang ramai. Maka ini membawa kepada gapo? Kepada orang panggil kata terpesongno, orang panggil kata manhaj ataupun sistem kurikulum yang dibawakan oleh seorang alim itu. Satu lagi ni orang panggil kata orang hak turut
nafsu dan syahwat saat ni, dia suka tengok orang tu menyeleweng. Menyeleweng daripada sunnah Nabi SAW. Menyeleweng daripada sunnah Nabi SAW. Sehingga apabila dia tengok ramah tu, oh tengok ni orang ikut ku ramah, hak mu orang ikut mu apa orang ya. Tu. Sebab tu ayat Quran mari kata wa yuridul ladina yattabi'una syahawati an tamilu mailan 'azima. Dan berkehendaklah ataupun orang yang mengikut nafsu dan syahwat seandainya kehendak kamu tu cenderung ataupun turut mereka itu dengan cara yang besar, cara yang banyak. Tu. Jadi di sininya apabila kita tengok di sini, orang panggil kata dia tu satu bala. Tu. Gapo ni satu bala yang mana tipu di atas kita umat Islam sekarang ni tu banyak sekali, kerana ni alamat akhir zaman. Alamat kiamat dah. Alamat kiamat. Alamat kiamat yang mana Nabi SAW telah berjanji kepada kita bahwasanya pada akhir zaman ni akan timbul banyak gapo ni kazabuna dajjalun. Kazabun, mana kazabun ni makna tak orang banyak dusta. Orang dusta tu banyak. Lepas tu bersifat dajjal. Bersifat dajjal. Lagu mana orang dajjalun bersifat orang berdusta dajjalun saat ni. Tu. Jadi di sininya Nabi SAW kira kata ada satu hadis yang Nabi sabda kata la taqumus sa'ah hatta yakhruju kazabuna dajjalun. Tidak berlaku kiamat sehingga Allah SWT bangkit daripada kalangan masyarakat Islam saat ni, masyarakat dunia ni, orang yang mana dajjal kazab. Lebih kurang 30 orang. Orang yang mana dajjal kazabun. Gapo ni min salasina kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun. Tu mereka ni tubik tu dia semua tu bakat kata, dia bakat dakwa kata dia tu Rasulullah. Ada seorang alim tu yang bila orang hak bangkit dah jadi hak bangkit kata dia nabi, dan semua saat ni tu loninya 19 orang. Ambil daripada awal nabi dulu lepas dah nabi mati sampai kepada hari ni 19 orang dah. Jadi nabi kata 30 orang. Jadi ada 11 orang lagi. Ada 11 orang lagi. Tu ada 11 orang lagi nak timbul dajjal orang hak ngaku rasul sebagai dia tu dajjal. Sebab gapo kau Nabi sibuk sini kata dajjaluna kazabun. Dajjaluna kazabun, bukan dajjal hak nu lagi ni. Bukan dajjal hak besar nu. Hak ni hak manusia yang bersifat dusta lagi sifat dajjal. Kazabun, dusta. Tu habis tu orang Arab yang kata orang kecek bahang kat dia panggil Allah anta dajjal. Orang Arab yang kata anta dajjal, makna temu ni dajjal bahang supaya dajjal dah. Tu orang Arab sifat lagu tu. Jadi dajjalun kadzabun sakninya nak ayat katakan tu. Dia tubik saat ni tu supaya kita banyak sekali duk dengar lah ni. Duk dengar lah ni tu banyak sekali. Orang tu kecek bahang ni, bahang sungguh atas hadis Nabi, atas ayat Quran. Sampai setara tu. Bahangnya dusta. Jadi Allah SWT kira kata dajjaluna, mana tu dajjal, kazzabuna, mana tu berdusta. Sangat-sangat dusta. Sebab apa itu baik kazzabun? Kazzabun orang bahang. Dan Nabi sifat kata dajjalun ni sebab dajjal ni ada pengikut tak? Ganji dia dengar dah dajjal tak ke? Ada. Jadi dajjal saat ni tu apabila dia bangkit esok tu. Dajjal apabila dia bangkit esok dengan rupa dia tu pada mata keceng sebelah.
Jangan duk koya seponga Dajjal dah katung tu dah. Lama dah duk koya mata duk sini suti. Mata duk dahi suti ke. Tak ada lagi. Dajjal tu mata ada sebelah. Lepas tu lagi ni keceng. Satu pendapat mana tak ada mata, lepas tu ada jadi katuk sebelah. Butir mata tu tak nampak. Setengah pendapat kata jadi licin tu. Tak ada siapa ke bulu kening sebelah. Dajjal. Rupa dia nya mari rupa putih lah, rambut keriting lah, kaki beka lah. Muka tu bulat. Putih, keriting, kaki beka. Tu. Hak tu Dajjal hak akan timbul pada hak 10 akhir alamat hak besar. Alamat kiamat hak besar. Hak ni hak Nabi sebut di sini nya kata 10 orang 30 orang ni kazzabuna dajjalun. Allah, orang dusta. Yang mana ada pengikut. Orang dusta yang mana ada pengikut. Dajjal mana tak ada pengikut kerana dia mula-mula bakit Dajjal hak besar nu Masihud Dajjal nu. Apabila dia bakit di Asfahan, di Iran sekarang ni, di Khurasan tu, maka orang yang mula-mula ikut dia ni Yahudi, orang Yahudi kat Asfahan. Dia ada pengikut selalu dah. Pengikut dia ni semua orang yang tidak beriman dengan Allah SWT ataupun semua orang iman yang daif, yang tak pandai nak baca kalimah kafir duk di dahi Dajjal saat ni. Malaikat orang beriman yang nampak. Tu. Walaupun loning duk dengar tak ada arah dah, tapi sud dia tak beriman, dia tak nampak juga. Tu. Di sini kita kena tahu katanya Nabi sifat orang Dajjal pada akhir zaman kita lain itu banyak sekali orang bohong tentang hak agama. Kecek hak agama ni bohong, tapi ada pengikut ramai orang nurut ramai. Orang hak kecek benar saat ni dituduh kata dia tu bohong. Sebab tu pada akhir zaman saat ni orang panggil kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda kata sayati zamanun ala ummati yarawna al-haq batil wal batil haq. Akan tiba satu masa pada akhir zaman ni atas umatku mereka itu mereka itu nampak benda yang benar adalah batil dan benda yang batil tu adalah benar. Tengok sekarang ni tak ke? Tengok sekarang ni tu nampak tak? Ni alamat hak zahir hak timur dah ni. Benar hak benar jadi batil, jadi tak kena. Kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan mu duk turut hadis Nabi. No tak guru ku kata lagu ni. Ni satu balo. Dia sekarang ni. Lepas tu benda hak batil tu hak, benda hak batil tu adalah benar. Kerana apa? Kerana mereka tu kira di pengikut. Patut nak kira di pengikut Nabi royak dah di sini. Kazzabuna dajjalun, orang yang mana berdusta jadi dajjal. Dajjal mana tak ada pengikut ramai. Maka jadi satu bala lah. Jadi di hadis Rasulullah SAW saat itu dia tak dapat kaki ya. Dia tak ada nak pergi langsung turut. Jadi pengalaman ni daripada pengalaman saya duduk luar negeri, kalau bahas dengan kuat sufi hok pekak sufi kita baca hadis Nabi serak-serak dia nombor duk buat lagu ni dah Nabi oyak gini-gini ada hadis ni tak guru ku tak ajar kat aku. Dia jawab lagu tu. Dia kata hadis ni tak guru ku tak ada ajar lagi kat aku. Allahu akbar. Lepas tu selalu kita baca hadis depan dia, ya orang Arab lagi, peh lagi hak kita royak dah. Maka dia tak boleh nak terima, ya tetap guru dia tak ada ajar lagi. Kerana kuat sufi ni, kalau tak guru dia tak royak, dia tak pergi. Beroyaklah setara mana pun, ambil lah daripada guru lain pun, dia tak terima. Tu. Hak ni satu bala. Satu bala. Maka di sini orang panggil kata taqallubat. Orang panggil tu hati kita ni. Hati kita ni Nabi kira kata hati kita ni banyak berubah. Pendapat kita sendiri, ketetapan diri kita saat itu banyak berubah bila? Apabila banyaknya fitnah. Apabila banyaknya fitnah, timbul fitnah banyak dalam kawasan kita, dalam tempat kita ataupun dalam dunia. Kita lah ni duk dengar dalam kita ni ya, Malaysia, Thailand, Indonesia ya. Kalau antum pandang Arab,
Berdengar hak Arab teruk lagi. Beberapa hari kemarin ada seorang Mesir mati. Bakal dia Al-Qumni. Dia mati tu dah. Al-Qumni saat ni tu seorang yang mana ingkar Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi boya mati pak pakak do rahimahullah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah maghfir lahu, Allah pakak do doa dia. Maka setengah ulama kata kita doa dia ya tu ingkar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalil hak ceraknya dia katakan tu. Dia kata, Malam Isra' tu Nabi Muhammad kita ni naik langit. Jumpa dengan Nabi Isa. Nabi Isa ni ada tukar, ya tahu. Ada tukar, boleh katok laut. Boleh buka laut. Boleh katok tokau batu. Tubik air dalam batu. Maka tukar dia khamat saat ni tu kan. Ya tak Allah. Patut Nabi Musa dia tahu kata Nabi Muhammad teruk tu duduk di depan kuat Quraisy tu gagah tu. Kenapa Nabi Musa tak penyai tukar dia kepada Muhammad ni? Tu dia kecek ngejek-ngejek. Tu. Tak dua orang wadik temu sekali dah, tak sang tak ui. Dia kecek sampai setara tu. Tu. Lepas tu, dia kata, kalaulah dia mau kata aku ni kafir, maka aku nak ayat kepada orang ramai-ramai tu, aku kafir. Apa lagu tu? Dia pakak duk rahmat kepada dia lagi, dia doa rahmat. Tu. Hak tu orang panggil kita benar timbul hak dalam dunia Arab sekarang ni. Berat benar dunia Arab sekarang ni dalam masalah ni. Dah moga dalam TV Arab lah ni kita nak tengok fatwa ulama tak ada dah. Fatwa ulama hak sungguh, hak cuci sungguhnya, duk royak hukum tu tak ada dah. Lah ni ada fatwa ulama saja saja. Kuat ulama hak sekolah, ulama nak bebas. Nak bebas dah hidup ni. Dah hingga gapo ni fatwa dalam masalah dak biar, masalah zina, masalah apa ni main fang, main gawe ada berlaku. Jadi nak ayat kata ulama dia buat tu boleh. Tu. Jadi Al-Jundi seorang daripada ulama Mesir, dia kata Allah orang panggil kata main gawe sebelum pada nak nikah saat ni tu apa hukumnya biasa ya, tak ada ya. Sama dapat awi kena. Tu siapa syarat tu dapat tubik hukum sekarang ni. Mana kata zina sebelum pada nikah tu halal. Siapa syarat tu? Lepas tu budak biar makan bank, apa ni duit reba. Reba lah ni sebab ngomong kita lah, reba kan panggil apa? Dak biar, duit bunga. Duit bunga tak ada panggil reba dah. Duit bunga. Nari Arab pun dia banyak lagu tu juga dia panggil duit faedah. Duit faedah. Faedah daripada dia membutai duit kita. Dia ambil faedah daripada duit kita ambil duit dia lah. Alah kelik. Tu padahal tu dak biar dah. Tu. Jadi yusammuna bi ghairi musammayatiha, yang meletakkan nama perkara itu dengan bukan nama hak asal. Sebab masa Rasulullah dulu dia mau minum arak. Dia mau gitak nama arak tu ke lain, dia mau buat dengan benda lain. Tapi benda tu mabuk. Mabuk tu ialah arak. Maka lagu mana pun nama dia arak. Sebab tu fitnah ni orang panggil kata fitnah hak beratnya ialah fitnah hak tengah duk gelegak. Fitnah hak tengah duk gelegak seperti kita mai ayat kata apa ni doa kepada orang mati, minta kepada orang si mati dah tu tak boleh. Mari setengah daripada orang tu ayat kata tak ada gapo kita pergi minta kepada wali kepada wali ke orang solehin dari kubur saat ni tu untuk mencapaikan hak kita. Hak ni kuat pendapat kuat Habashi, Abdullah Al-Harari Al-Habashi. Dah satu puak duduk di Lebanon sekarang lah ni. Dia tu memang ni puak ni ya semuanya ya pahala habis sampai ke doa kepada kubur, kepada gapo ni ya boleh berlaku. Pada rumah kita pun nak pergi waktu banyak sekali. Bagi kita buat tubik hadis yang sahih gini ni kan. Allah, tak ada arah dah. Pada hati kita ni. Hati kita ni fitnah duk tengah kuat saat ni tu, duk gelegak hati kita ni, duk gelegak. Aku nak turut hak mana ni? Hak ni betul ke hak ni? Jadi nak turut tu tak ada mikir kepada dalil. Duk mikir kepada tuai kata. Tuai kata tu hebat tu guru tu. Ada pengikut ramai.
Ada orang duduk bawah dia tu ramai. Oh ni Allah ada 3 4 orang yang orang turut. Kumbek orang ramai, hak tu fitnah. Fitnah gapo? Nabi kata gapo sini? Fitnah ni ialah yang mengubahkan hati seorang. Mengubahkan hati seorang malaikat seorang yang mana Allah SWT tetapkan hati dia dalam beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taat dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana hadis Nabi kata lagu mana? La qalbu ibni Adam. La qalbu ibnu Adam. Sungguhnya hati anak Adam ni, kita lah anak Adam ni, manusia ni asra'u taqalluban. Cepat sekali berubah. Cepat sekali berubah daripada puyuk yang mana telah gelegak dengan kuat. Puyuk gelegak lagu mana kita tengok dah, duk klok puyuk tu duk lahak klok tu tudung je duk lahak klok dia dengan sebab gelegak tu saat ni. Fitnah tu apabila dia gelegak kuat tu dah, hati kita pun nak balik lagu tu. Hati kita pun nak balik lagu tu juga. Sebab tu kita tetapkanlah hati kita di atas Al-Quran dan Sunnah dan pendapat yang sahih. Tu bukan kata kita ni tak nak pergi dengan ulama. Hatu silap tu. Semua kita duk baca, saya duk baca surat ni semua daripada ulama belaka. Tafsir Quran ke apa kita duk baca saat ni tu semua daripada pendapat ulama. Sebab itu kita kena suka baik terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena suka baik terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena suka baik ni kata Allah Subhanahu Wa Taala ni paling orang panggil kata hebat sekali. Suka baik saat ni. Ana inda husnul dhanni 'abdi bi. Aku ni Allah SWT kata aku ni adalah di sisi sangka hamba-Ku terhadapku. Sebab tu kita nak suka baik. Kita jangan suka buruk sikit habuk dalam qada dan qadar dalam diri kita. Kalau kau nak mutu tagi balik ni. Suka buruk dah tu. Suka buruk dah tu. Kita tengok anak kita tu baik ada rumah tu baik pergi pak tu. Siap lagi siap. Dia sampai batas tu pun dia kereta. Tu kita suka buruk. Di atas qada di atas takdir. Kita suka buruk di atas Allah SWT. Kita kena letak baik. Ya Allah jagakanlah dia ya Allah. Ya Allah jagakanlah anakku saat ni. Tu kita suka baik kata Allah SWT kuasa jaga anak kita. Dan tu suka baik. Sebab tu apabila kita suka baik terhadap Allah SWT saat ini, yang mana rahmat dia tu sangat-sangat luas. Allah SWT kita suka baik dengan Allah SWT kerana apa? Kerana dia tu semata-mata minta daripada hamba dia. Dalam keadaan dia tu gapo? Tidak berhajat gapo kepada kita. Allah SWT sama duk suruh kita taubat. Duk suruh kita gapo ni istighfar banyak. Duk suruh kita bangun malam. Suruh kita minta dia nak beri kita. Padahal dia tak ada berhajat apa dari kita. Kita yang berhajat kepada Allah SWT. Tapi dia tu suruh kita buat lagu tu. Sehingga dia tu boleh beri maaf kepada orang yang bunuh orang 100 orang. Sehingga dia boleh masukkan seorang perempuan yang jual tubuh dia dalam haram dengan sebab dia air. Dengan kasut dia kepada seekor hening boleh masuk syurga. Dan juga dia tu boleh memasukkan seorang lelaki dengan sebab dia buai duri duduk atas patah. Lalu jalan tengok ada duri, boleh masuk syurga pula dia tu. Tengok Allah SWT rahmat dia tinggi. Dan juga dia boleh memasukkan seorang dalam syurga, seorang perempuan dalam syurga mengikut hadis Nabi kata kan dengan sebiji buah tamar. Boleh masuk syurga. Patut kita nak suka huduh lagu mana kepada Allah SWT. Dan juga Allah SWT saat ini kita buat satu pahala dia beri 10 dia gana pula siapa 700. Allahu Akbar. Ni sangka baik kita tu kita kena tak kepada Allah SWT. Dan juga Allah SWT saat ini kita nak suka huduh kerana Allah SWT dalam hal keadaan dia saat ni tu suka dengan taubat kita. Kalau kita kata astagfirullah Allahumma la ilaha astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allah SWT suka gembira. Gembira sehingga gapo? Ia terimakan minta kita tu selalu dah.
Dia terima minta kita selalu dah pada kita tak tahu lagi lepas pada ni kita nak buat apa. Tapi kita duk minta ni. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah lepas pada semaya. Lepas pada semaya kita tak tahu lepas pada bangun daripada semaya kita nak pergi buat apa. Nak pergi buat dosa, nak pergi buat pahala. Tapi Allah SWT terima dah ni astagfirullah kita ni. Ni aku nak tahu buat apa tadi tak payah aku nak buat jahat tadi. Aku nak tahu buat apa. Ataupun ustaz ngajar sorry kata, tak ada dah kena taubat lah kalau nak buat pula lagi. Tak kena tu. Kita dah suka baik terhadap Allah SWT. Kita kena taubat semata. Walaupun lagi tu dia berlaku buat jahat pula. Kerana masuk waktu semaya tadi taubat pula. Boleh jadi lepas pada dia buat tu astagfirullah pula. Tu situ kita nak faham tu dah. Lepas tu ayat kata Allah SWT tu jauh turun pada langit dunia untuk nak terima permintaan kita dan untuk nak tunai segala hajat kita. Tengok sini. Nak terima permintaan kita dan nak tunai. Nak buat berlaku hak kita minta, nak bui. Tapi kita je tak bangunnya. Kita je tak mintanya kerana sengkak kita terhadap Allah saat itu tidak sampai tekad lagi. Tidak sampai tekad lagi. Tapi kalau kita sengkak kata Allah SWT bui, kita boleh. Kita akan boleh hak ni. Sebab tu kita kena khabarlah kata Tuhan tu bui kita dengan sebab kita sengkak lagu tu. Kita letak tinggilah sengkak kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala saat ni. Tu. Sebab tu kita dengan benda mungkar. Dengan benda mungkar, benda jahat, benda buruk saat ni tu, kita selalu masuk dekat. Dan benda kita tahu kata benda ni mungkar, kita jangan masuk. Kita jangan pergi dekat kalau kita tak boleh nak lari. Kalau kita tak boleh nak lari. Tapi kalau kita boleh lari, kita masuk pergi selalu. Tapi kalau kita tak boleh, tak usah duk masuk dekat selalu dah. Kerana orang yang muslih, orang pendakwah yang untuk nak baiki orang lain saat ni, kita semua ni kuat berdakwah lah kau ni. Bukan kata kuat tidur, kuat dah kelik saja dak ni. Kita duduk dalam rumah, kita baiki anak kita tu pun dakwah dah. Kita baiki tok laki kita pun dakwah dah. Kita baiki jiran kita pun kita jadi pendakwah dah. Kita nak jadi orang muslih, orang baiki, orang baiki. Kita tak usah orang sekadar duk sekadar dia, seorang dia, duk astagfirullah seorang dia, dan malah duk buat dosa. Tak. Kita jadi orang baiki. Hak tu hak Nabi nak, hak Allah SWT nak. Orang baiki tu lebih besar daripada orang abid. Orang abid duk semaya 100 rakaat kita pergi dakwah orang seorang saat ni tu dah besar pahala kita lagi pada 100 rakaat tu saat ni. Kita pergi baiki orang saat ni tu. Tu hak besar sekali. Sebab tu apabila kita nak pergi baiki dia tu tak boleh. Kita tahu dah kata dia kita nak buat tak boleh. Kita salah masuk dekat. Tengok Allah SWT narang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT larang Nabi kita tak boleh masuk dalam masjid Dirar. Masjid Dirar yang mana kuat munafikin buat sebuah masjid untuk nak sanak keburukan kuat dia. Allah SWT kata la taqum fihi abadan. Jangan kamu tu mendirikan dalam masjid tu selama-lamanya. Jangan masuk dulu dah. Kalau masuk pak tu makna kata mung tu orang fitnah di situ. Orang fitnah di situ. Ni satu benda yang bahaya sekali. Benda mungkar saat ni tu. Kita jangan duk rapat lah. Dan kita tak boleh nak baiki. Asal duk gaduh dengan benda mungkar saat ni tu. Kita buat sekadar hak kita boleh. Seorang, dua orang, tiga orang. Dan kita dah buat. Kita fubak mereka tu. Sebab tu setengah ulama yang beri hukum dia kata ilmu ni. Abdul Aziz At-Turaifi dia kata ilmu yang tidak menolongkan atas qiyamul lail. Allahu Akbar. Ini satu tanggungjawab paling besar sekali lah kepada setiap orang lah. Kepada saya sendiri, kepada kuat kita ramai-ramai semua ni, kepada pendengar semua. Orang panggil kata ilmu yang tidak memberi pertolongan di atas qiyamul lail, semaya tahajud malam saat ni, dia kata bukan ilmu. Bukan ilmu, bahkan jahil. Allahu Akbar. Dia bagi dalil mana? Dia kata qala Allah Ta'ala, firman Allah SWT, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Dia kata amman huwa qanitun.
ataupun seorang yang mana qanitun, mana tu dalam beribadat tengah malam, dan ana al-laili malam, sajidan bersujud kepada Allah SWT, wa qa'iman berdiri dan semaya, yahzarul akhirah mengingat dan beringat daripada akhirat, dan takut jatuh dalam dosa, wa yarju rahmat rabbih, dan ia penuh-penuh duk harap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT buat soalan lepas pada ayat ni, dia katakan qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Adakah sama katakanlah hai Muhammad, adakah sama alladzi ya'lamun, orang yang belajar, orang yang mengetahui, orang ada ilmu, dengan orang yang tidak ada ilmu? Ya, dengan orang yang tidak ada ilmu, mana kata orang yang ada ilmu ialah dia yang pandai semaya tahajud qiyamul lail. Orang yang tidak ada ilmu itulah orang yang tidak pandai semaya tahajud di waktu malam. Innama yatadzakkaru ulul albab, sesungguhnya yang boleh memberi peringatan atau menerima peringatan ini hanya orang yang ada fikiran dan otak. Allahu Akbar. Sini nak ayat kata besarnya kita ni, tanggungjawab kita besar terhadap ilmu yang kita ngaji saat ni. Mana tak pasti kita kena usaha, we boleh belajar, dan kita usaha we boleh buat ibadat. Maksud situ, maksud ibadat. Maka tahajud saat ni, sependek-pendek tahajud boleh semaya. Boleh semaya 2 rakaat dah apa dah. Suk-suk tak ada, semaya witir 1 rakaat pun panggil tahajud dah. Waktu malam saat ni tu. Tu sebenarnya saya dengan Ustaz Toyik duk ngajar saat ni tu, galiknya kok kita ni pukul 3 tu bangun dah orang tino. Boleh dah nak semaya. Tu. Jadi kita boleh buat ibadat dah ketika tu dengan kita qiyamul lail. Suk-suk tak ada nak qiyamul lail ke waktu malam ni, tidak ada waktu. Wabil asharihum yastaghfirun, hanya kita banyak istighfar. Di waktu malam kita banyak astagfirullahalazim, 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 sehingga setengah daripada ulama tu kira ahli mufassirin, dia kira kata waktu malam tu khas untuk istighfar. Kita tahu kalau kita banyakkan istighfar kepada Allah SWT, sehingga dalam semaya kita saat ni kita banyak istighfar dalam semaya saat ni. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tu istighfar tu. Dia kata bukan dak tu, kita minta doa ampun taubat kepada Allah SWT dah tu. Aku orang dosa ya Allah. Dah aku dosa, kita minta kepada Allah ni apa? Maka kita minta maaf lah. Minta maaf. Tu. Maka maaf di sinilah Allah SWT akan beri kepada kita insya-Allah taala dengan penuh rahmat dan nikmat kepada Allah SWT daripadanya untuk kita. Sebab itu kita kena belajarlah daripada hidup kita ni bahawasanya kita hidup ni, dalam hidup kita lah ni gapo kata kita boleh ambil pengalaman. Kita pernah semaya qiyamul lail. Adakah kita tu dalam qiyamul lail saat ni Tuhan tak terima doa kita? Dok rasanya banyak Tuhan tunai dengan sebab kita semaya qiyamul lail. Okey. Tu. Dan kita dah hidup dalam dunia ni, kita dah belajar bahawasanya hidup ini akan habis dengan sekelip mata saja, dengan sebab kita tu ajal siapa. Dan juga kalimah percakapan yang manis, muka yang senyum, semua itu tu adalah pala akhlak kita. Orang panggil kata kemuncak akhlak kita yang paling mulia sekali. Hak ni hak kita belajar dalam hidup kita. Jadi hak kita belajar dalam hidup kita semua saat ni orang panggil kata kita kena amal. Dan kita kena terima kata hak ni benda yang boleh manfaat kepada kita dan jadi satu ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Itulah sikit sebanyak pada hari yang mulia ini, supaya kita bersama-sama dalam muzakarah ini sama ambil pihak dan sama ambil terus kita besarkan ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita ni jadi seorang hamba yang kena apakah tugas kita dalam hidup ini ialah ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Maka sekadar ni saja. Terima kasih kepada semua. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.